Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Saudara puan, putra-putra dan putri-putri Islam yang dihormati lagi dimuliakan, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mengizinkan pertemuan di petang yang permai ini. Alhamdulillah, semoga langkah-langkah kita merupakan langkah-langkah yang mendatangkan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala, menggugurkan dosa-dosa kita dan meningkatkan maqam kita di sisinya Azza wa Jalla. Akhirnya kita harapkan kepadanya kita menjadi hamba-Nya yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, insya-Allah. Seringkali kita peringatkan di sini tentang satu sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam yang merupakan sabda riwayat Imam Muslim. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "May yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid-din." Sesiapa yang Allah menghendaki kebaikan baginya, Allah permantapkan ilmu agama baginya. Seringkali saya peringatkan di sini hubung kait antara kebaikan dan ilmu agama. Dan hadis yang baru saya sebutkan tadi menampakkan tentang betapa rapatnya hubung kait itu. Jika kita hendak mengukur kebaikan, kita mengatakan kita bukan Tuhan, tetapi paling kurang kita menggunakan hadis sebagai panduan untuk mengukur. Maka hadis yang saya sebutkan tadi menjadi panduan yang mantap bagi kita, bahawa langkah ke arah kebaikan perlukan asas-asasnya. Langkah menuju kebaikan perlu ada pintu gerbangnya. Dan langkah yang pertama ialah kemantapan ilmu. Dan ilmu yang paling penting merupakan ilmu din ataupun ilmu agama. Dan sudah pastinya agama mesti berbalik kepada sumber yang otentik, sebab agama memerlukan sumber. Alangkah bahayanya jika sumber agama itu kabur. Alangkah bahayanya jika sumber bagi agama itu dhaif, palsu, tidak mantap. Justru kita perlukan sumber yang kuat. Sumber itu kita istilahkan sebagai sumber yang otentik. Maka berdasarkan sumber itulah kita berpegang, dan jadilah ia suatu pegangan. Hendak juga saya sebutkan satu pengalaman yang kerdil sebenarnya, ketika menyampaikan ceramah kepada remaja-remaja di Taiping semalam. Dalam bersoal jawab, dalam berdialog, datang satu ilham yang hendak saya kongsikan. Ilham ini ditapis, dianalisis, saya nampak ada baik untuk dikongsikan. Melihat hari ini, senario pada hari ini, cara belajar anak-anak, cara belajar kita sendiri kadang-kadang bersimpang siur. Cara masyarakat belajar kadang-kadang bersimpang siur. Maka ketika berdialog dan juga bersoal jawab dengan remaja, datang ilham yang mengatakan kita perlu membedakan antara pandangan dan pegangan. Kita mesti mampu membezakan antara pandangan dan pegangan. Apa benda yang dikatakan pandangan? Apa benda
yang boleh kita jadikan sebagai pegangan. Jika seseorang berkata, ada ustaz berkata, hari ibu itu haram, itu pandangan, itu bukan pegangan, merupakan sesuatu yang salah dan silap. Bila pandangan bertukar menjadi pegangan, ketika itulah masyarakat berpecah belah. Ketika itulah kita keliru. Ketika itu kita boleh sesat. Sebab pandangan seorang ustaz, seorang insan hanyalah pandangan. Bila kita hendak mengambil pandangannya sebagai pegangan, kita perlu berhati-hati. Sebab yang selayaknya kita jadikan pegangan ialah sumber yang otentik, yang sering saya laungkan di sini. Sumber agama bagi betul. Sebab kita hendak menjadikan sumber itu pegangan. Setiap Ahad kita berhimpun di sini, alhamdulillah. Apa yang kita kaji? Kita mengkaji Al-Quran. Al-Quran kalam Allah, kalam suci, kalam Allah. Kita bincang tafsirnya menggunakan kitab-kitab yang muktabar. Sebab apa kita bicarakan Al-Quran? Sebab ini pegangan. Bila Allah bercakap tentang sesuatu hukum, Allah mengisytiharkan sesuatu kenyataan, ia bukan pandangan, ia pegangan yang kita bawa sampai mati, insya-Allah. Bila Allah mengatakan sebagai contoh dalam surah Al-Baqarah ayat 112, bala man aslama wajhahu lillahi wa huwa muhsin falahu ajruhu 'inda rabbih wala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun. Bahkan sesiapa dari kalangan kamu yang beramal dan dalam amalnya ada dua ciri. Pertamanya keikhlasan, yang keduanya menepati syariat. Maka orang yang beramal, yang dalam amal itu ada dua ciri ini, dia akan mendapat pertamanya pahala, keduanya hilang ketakutan, ketiganya hilang kedukacittaan. Itu pegangan. Kita berpegang sampai mati bahawa ketika beramal, ketika beraktiviti, dua ciri ini wajib ada. Pertamanya ikhlas, keduanya menepati syariat, baru mendatangkan pahala. Sumbernya otentik. Ataupun kita boleh berpegang dengan hadis. Hadis pula perlu kuat, perlu otentik. Imam Bukhari rahimahullah ta'ala pernah meriwayatkan sabda Nabi yang berbunyi, may yuridillahu bihi khairan yusib minhu. Sesiapa yang Allah menghendaki kebaikan baginya, Allah akan ujinya dengan musibah. Jadi ini pegangan berdasarkan sumber otentik. Bagaimana kita berpegang? Kita berpegang dengan cara bila kita diuji, mendapat sakit, mendapat musibah, kita tahu itu tanda kebaikan, tanda Allah sayang dengan kita, dan kita berpegang dengannya. Sebab ia berdasarkan hadis sahih riwayat Imam Bukhari. Maka setiap petang Ahad kita mengkaji wahyu untuk dijadikan pegangan. Saya ulangi kenyataan saya tadi, perlu kita bezakan pandangan dan pegangan. Ustaz mengatakan hari ibu haram, itu pandangan, tidak mesti jadi pegangan kita. Kita boleh buang pendapatnya jauh-jauh jika hujahnya tidak mantap, jika hanya pemikiran sendiri. Dan kita nak jadikan pegangan ialah sumber wahyu dan hadis-hadis yang otentik. Perlu bezakan pandangan ustaz dan manusia dengan pegangan yang merujuk kepada
sumber-sumber yang otentik. Semoga insya-Allah sedikit antara yang saya sebutkan tadi membantu kita dalam kehidupan kita yang dipenuhi berbagai pandangan ini, insya-Allah. Kita kembali kepada agenda kita. Kita sedang mengkaji surah Abasa, surah 80. Dia yang bermuka masam. Dan pada petang ini insya-Allah kita mulakan dari ayat nombor 17. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qutilal insanu ma akfara min ayyi syai'in khalaqah min nutfatin khalaqahu faqaddara thumma as-sabila yassara thumma amatahu fa'aqbara thumma idza syaa'a anshara kalla lamma yaqdi ma amara falyanzuril insanu ila ta'amih. Al-ayat sampai ke ayat nomor 24 yang bermaksud binasalah manusia. Mengapa dahsyat sangat kekufurannya? Dari apakah Allah menciptanya? Dari nutfah Allah menciptanya dan menentukan kadar-kadar baginya. Kemudian dia memudahkan jalan baginya. Kemudian dia mematikannya dan memasukkannya ke dalam kuburnya. Kemudian jika dia menghendaki, dia membangkitkannya kembali. Sekali-kali jangan manusia belum melaksanakan apa yang diperintahkan Allah kepadanya, maka hendaklah manusia memperhatikan makanannya. Tuan-tuan dan puan-puan, putera-putera dan puteri-puteri Islam yang dihormati lagi dimuliakan, Abasa menceritakan tentang Abdullah ibnu Ummi Maktum yang buta. Beliau merupakan seorang sahabat Nabi yang buta. Beliau berhijrah dari Mekah menuju ke Madinah, tidak menjadikan buta sebagai alasan untuk tidak berperanan dan tidak berjuang. Apa-apa kekurangan yang ada pada kita sebenarnya bukan alasan untuk kita menjadikan diri kita terpinggir daripada perjuangan. Sebab bila kita melihat kepada apa yang Allah berikan, terlalu banyak yang kita peroleh. Seringkali yang kita fokuskan tentang benda sedikit yang tidak kita peroleh. Sebab itu dalam surah An-Nahl ayat 18 Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Jika kamu menghitung nikmat Allah terhadapmu, la tuhsuha, kamu tidak mampu menghitungnya. Sebab apa tidak mampu menghitungnya? Sebab nikmat yang Allah kurniakan kepada kita terlalu banyak, tak mampu kita menghitungnya. Lantas jika ada kekurangan ke atas diri kita ataupun dalam kehidupan kita, ia kekurangan yang kecil berbanding pemberian yang banyak yang telah Allah berikan kepada kita. Apatah lagi kadang-kala kekurangan itu kekurangan yang sebenarnya merangsang untuk menghasilkan kebaikan-kebaikan yang tak pernah terfikir oleh kita sendiri. Demikianlah sahabat Abdullah ibnu Ummi Maktum yang buta. Walaupun ada kekurangan, tiba-tiba
ada kemampuan yang terhasil daripada kekurangan. Akhirnya beliau berhijrah dan beliau dilantik menjadi salah seorang muazzin Nabi SAW. Yang tiba pada kita, jangan jadikan kekurangan sebagai alasan untuk tidak berperanan dan tidak berjuang. Jadikan kekurangan sebagai rangsangan untuk menghasilkan kebaikan dan juga keelokan. Kita mencontohi Abdullah ibnu Ummi Maktum. Kemudian kita bicarakan sebelum ini tentang dakwah Nabi SAW. Baginda berdakwah kepada pemuka-pemuka Quraisy. Cuma ketika Abdullah datang, wajah baginda masam dan baginda ditegur oleh Allah. Teguran itu dirakamkan dalam Al-Quran, menampakkan Al-Quran bukan ciptaan Nabi. Jika ciptaan Nabi, pasti Nabi akan berusaha untuk memperjelaskan tentang mengapa baginda berwajah masam ketika Abdullah yang buta itu menghampiri baginda. Baginda akan memberikan hujah, alasan. Tapi tidak. Yang dibacakan bukan hujah baginda, alasan baginda yang membetulkan tindak tanduk baginda. Yang kita baca teguran yang menunjukkan baginda tersilap dengan tindak tanduk baginda, menampakkan ini bukan ciptaan baginda, dia datang dari yang mengutus baginda, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Seterusnya kita telah bicarakan juga tentang ajaran-ajaran yang Allah turunkan ini merupakan tazkirah kepada kita. Al-Quran dipenuhi cerita. Cerita telah kita sebutkan tadi. Ada lagi cerita-cerita lain. Bagi wanita, kita pernah bicarakan surah Mujadilah. Bagaimana latar belakang kepada surah itu ialah tentang Khawlah dan Aus. Satu cerita, suatu insiden yang kita ceritakan. Di sebalik cerita itu ada perkaitan dengan ayat. Bagaimana Aus sebagai suami menzihar Khawlah. Aus mengatakan, "Ya Khawlah isteriku, belakangmu sama seperti belakang ibuku." Itu zihar. Dalam Islam, ia perbuatan terkutuk. Maka Khawlah sebagai isteri sudah marah dengan suaminya. Maka Khawlah keluar rumah, pergi mencari Rasulullah untuk membuat pengaduan. Maka ketika Khawlah mengadu kepada Nabi, Khawlah telah berkata, "Suamiku Aus, ketika aku muda, dia rapat dengan aku sehingga aku melahirkan beberapa orang anak kerananya. Sekarang aku sudah tua, dia menzihar aku, tergamak dia menzihar aku. Masa muda, bukan main dia minta aku melayani dia. Ketika tua, dia menzihar aku. Ya Rasulullah, tolong berikan hukuman. Ya Allah, aku mengadu kepadamu tentang perbuatan suamiku." Lihat betapa wanita boleh bersuara. Keluar bersuara, mengadu kepada Allah tentang suami, beritahu siapa suaminya, mengadu perbuatan suami yang salah itu. Itu latar belakang, itu cerita dan ada tazkirah. Kemudian Allah turunkan ayat yang memarahi suami, bukan isteri. Pada sami Allahu qaulal lati tujadiluka fi zawjiha. Allah mendengar rungutan seorang wanita yang merungut tentang suaminya. Wa tashtaki ila Allah. Dan seterusnya dia mengadu kepada Allah tentang perbuatan terkutuk suaminya. Wallahu yasma'u tahawurakuma. Dan Allah mendengar perbincangan kamu berdua tentang isu suaminya. Allah mendengar. Suara wanita itu Allah dengar. Dan sekarang Allah menjawab dengan hukuman terhadap suami yang menzihar istrinya. Itu semua tazkirah. Cerita-cerita yang
menjadi latar belakang kepada penurunan ayat. Itu cerita-cerita yang ada tazkirah. Bila kita faham cerita tadi tentang Auf dan Khawlah, kita sebagai suami, kita insaf. Oh, kita jangan hanya ambil kesempatan ke atas isteri ketika isteri muda cantik, bukan main lagi. Tapi ketika tua, kata macam-macam kat dia, kita ambil keinsafan. Isteri menyedari dia boleh bersuara. Bayangkan suara Khawlah merungut tentang suami. Allah berkata, aku dengar dan aku menjawab. Semua ini tazkirah. Dan alangkah indahnya tazkirah berlapikkan Al-Quran. Masya Allah. Jadi itu rumusan daripada apa yang telah kita lalui selama ini. Terus kita masuk ke ayat nombor 17. Tuan-tuan dan perempuan yang dihormati lagi dimuliakan, permulaan ayat 17 merupakan suatu sumpah Allah. Allah berkata manusia binasa, manusia akan hancur sebab teruk sungguh kekufurannya. Menampakkan kepada kita kekufuran menghancurkan. Justru kita nak selamatkan diri kita dan umat daripada kekufuran. Dan kita sebutkan pada minggu lepas, kufur ini ada dua. Satu kufur yang bermaksud penderhakaan terhadap Allah, yang menyebabkan seseorang itu terkeluar dari Islam dan tak boleh dikatakan langsung dia beragama Islam. Dia kufur sebagai contoh dengan mengatakan Tuhan tiada. Sebagai contoh etis pada hari ini yang mengatakan Tuhan tiada. Sigmund Freud yang mengatakan religion is an illusion. Agama suatu ilusi, suatu rekaan manusia. Tuhan pun rekaan manusia. Itu kufur yang langsung tak ada berkaitan dengan iman. Tapi ada kufur berbentuk kufur nikmat. Orang Islam yang beriman tetapi tidak solat. Solat yang 5 tidak dilaksanakannya. Tapi kalau kita bertanya kepadanya, are you a Muslim? Dia kata, yes, I am a Muslim, Alhamdulillah. But I did not pray, that's all. I did not pray, but I am a Muslim. Maka sah dia Muslim. Sebab kita berpegang pada apa yang zahir. Tapi Muslim yang macam mana? Muslim yang asi. Muslim yang asi. Asi artinya bermaksiat. Dia bermaksiat tapi masih Muslim. Jadi jangan kata dia kafir, terkeluar daripada Islam. Begitulah seterusnya. Maka Allah berkata, apa-apa pun dahsyat sungguh manusia ini, dia sanggup kufur kepada Allah, sedangkan Allah menjadikannya. Itulah maksud ayat yang berikutnya. Min ayyi syai'in khalaqah. Sedarkah dia dari apa Allah menciptanya? Allah sebut Allah menciptanya. Kalimat yang penting dalam ayat 18, Allah menciptanya, tapi datang dalam bentuk pertanyaan. Dia tahu tak dari apa Allah menciptanya? Jadi Allah menciptanya. Datang ayat nombor 19. Min nutfatin khalaqah faqaddarah. Allah menciptanya dari nutfah. Allah tak berkata air mani, Allah berkata nutfah. Nutfah ini sedikit daripada air mani. Air mani cecair yang berbagai campurannya, termasuk dalamnya ada sperma. Yang penting untuk kejadian ataupun yang penting untuk proses kejadian bayi ialah sperma. Tetapi sperma tak boleh hidup jika ia tidak berada dalam cecair itu. Jadi cecair itu, air mani penting untuk kehidupan sperma. Tapi yang jadi penentu bukan air mani keseluruhan, cuma sedikit. Yang sedikit itu satu bahagian daripada air mani. Bahagian itu namanya sperma. Sebab itu Allah guna kalimat nutfah. Nutfah artinya yang sedikit daripada yang banyak. Sedikit daripada yang banyak, itu nutfah. Air mani banyak, sedikit saja diperlukan. Maka kita mengkaji
sebagai manusia, Allah sebut secara umum untuk kita mengkaji apa dia yang sedikit yang penting itu. Akhirnya saintis sedar dalam bidang ilmu embriologi, yang sedikit itu, yang sedikit daripada air mani yang banyak itu ialah sperma. Sebab itu ada kitab yang terus mengatakan nutfah ialah sperma. Itu pun benar. Dia terus mengkhususkan kepada maksud yang sebenarnya. Jadi apa manusia diciptakan? Allah berkata daripada air mani yang sedikit. Yang sedikit itu sperma. Maka Allah menciptanya faqad darah. Allah mencipta bukan begitu saja, faqad darah, ada ukurannya. Ini bahasa-bahasa yang menarik bagi saya. Saya pernah sebutkan di sini kaitan dengan satu surah yang lain, surah Al-A'la. Surah Al-A'la ini tak berhenti mengagumkan saya. Walaupun kita baca 4-5 ayat yang awal, tapi dia ada ledakan yang mengagumkan. Kita ulangi ayat-ayat indah dari surah Al-A'la. Sabbihis marabbikal a'la. Sabbihis, bertasbihlah kepada Tuhanmu yang a'la, yang tinggi, yang agung. Alladhi khalaqa fasawwa. Tuhanmu yang agung itu kamu kena kenal dia. Kamu tak mampu melihatnya, kamu tidak dapat melihat zatnya, maka kamu boleh mengenalinya dengan cara lain. Cara yang bagaimana? Mari aku ceritakan kepadamu. Mari aku perkenalkan kepadamu tentang Allah, tentang aku, kata Allah. Dia itu agung. Antara ciri keagungannya, alladzi khalaqa, dia mencipta segala. Apa yang mu tengok di alam ini, yang mu kata sebagai contoh alam tabi'i, the natural beings, apa yang wujud secara tabi'i, semua ini dialah khalaqa. Kemudian bukan sekadar dia mencipta, fasawwa. Dalam bahasa Inggeris maksudnya in due proportions. He created in due proportions. Itu maksud khalaqa fasawwa. Dia mencipta dan penciptaannya itu seimbang, sempurna dan seimbang, in due proportions. Kalau air, orang kata H2O, itu fasawwa. Fasawwa. Hidrogen 2 bahagian, oksigen 1 bahagian, jadi air. Maka itu seimbang, in proportions. Ada ukurannya. Udara yang kita hirup bukan oksigen, dia oksigen bercampur nitrogen, ada karbon dioksida sedikit, ada inert gases, disebutkan begitu, ada gas-gas yang tidak aktif dicampurkan, itu dipanggil air. Itu dikatakan udara, bukan oksigen. Dia udara yang dalamnya ada oksigen. Jika oksigen semata-mata tak sesuai dengan darah kita, dengan paru-paru kita, siapa yang menjanjikan udara itu begitu ukurannya? Begitu ukurannya, dan ukuran itu sesuai sungguh dengan manusia. Siapa mengarahkan udara menyusun dengan susunan seperti itu, dengan peratus seperti itu? Maka Allah berkata, Aku mencipta dan khalaqa fasawwa wallazi qaddara. Kaitan ada dengan ayat tadi. Qaddara, ada kadar. Kadarnya banyak mana? Tepat-tepat. Antara benda yang saintis kagum ialah tentang kejadian alam ini, yang ketika dikaji, kena kaji baru kagum. Tak kaji tak kagum. Kita analisis baru kagum. Allahu Akbar. Baru keluar suara macam tu, baru keluar suara cicak macam tu. Itu kiranya kagum lah tu. Kagum. Ish tu pendek, tapi dalam jiwa hebat sungguh dia yang mencipta. Sampai saintis mengatakan there is fine tuning in the universe.
there is fine tuning in the universe. Apa itu fine tuning? Alam ini kejadiannya ada ukuran. Ukuran yang ngam-ngam. Graviti ngam-ngam, tarikan setiap bintang ngam-ngam. Dan bintang bukan satu. Setiap satu bintang ada tarikan. Satu tersilap, semua hancur. Ledakan pertama dipanggil Big Bang. Big Bang pertama mengeluarkan tenaga, energi. Kata saintis, jika tenaga dikeluarkan kurang sedikit, tak ada bumi. Lebih sedikit, juga tak ada bumi. Tak ada belaka. Dia kena tepat. Siapa yang bagi arahan untuk tepat itu? Saintis terkejut lagi. Atom, asas kepada kehidupan. Batu bata kehidupan ni atom. Apa yang kita lihat ini, batu batanya atom. Atom ada elektron, ada proton. Saintis terkejut. Proton, elektron itu dia punya charge berbeza, tetapi tenaga charge sama. Satu positif, satu negatif. Charge berbeza, tenaga dia sama, sehingga dia boleh wujud dalam satu atom. Kalau charge dia berbeza sikit cukup, tak jadi atom. Tak jadi atom. Yang kita lihat wujud ni tak wujud langsung. Kita pun tak ada. Tiba-tiba undang-undang atom tak berubah sampai sekarang. Siapa susun semua itu? Sebab itu saya kata ayat-ayat Quran bila kita kait dengan kefahaman sekarang, mengaku Sabbi isma rabbikal a'la allazi khalaqa fasawwa wallazi qaddara, ada kadarnya. Dan bila kita faham, ada kita mendapat petunjuk hasilnya. Masya Allah. Itulah kita perlu buat kajian dan kemudian mengagumi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian juga dengan kejadian insan daripada air mani. Air mani ada sperma. Sperma berenang. Dia berenang, dia cari apa? Dia cari ovum. Dia tahu pula nak cari ovum tu. Saya pernah sebutkan bagaimana saintis, etis dari Jepun. Dia etis, tapi dia pakai embriologi. Tak habis-habis dia kata dan ceramah dia, kalaulah kita fikir ni, kita mesti kata ada Tuhan. Tapi saya tak percaya Tuhan, dia kata. Tapi kalau fikir-fikir mesti ada Tuhan. Dia kata mesti ada Tuhan, tapi aku tak percaya Tuhan. Ada kontradiksi dengan kenyataannya. Perlihat ni mesti kita kata ada kerja Tuhan, tapi aku tak percaya Tuhan. Maksudnya dia pun pelik dengan apa yang berlaku. Bayangkan, sperma itu pada asalnya tidak ada pada wanita. Tiba-tiba dia ada pada wanita. Sperma itu tahu nak mencari ovum. Dia bertemu dengan sel lain, berbagai sel dalam wanita. Dalam sistem puan dipanggil, berbagai sel. Dia ambil donor yang buat tak tahu, buat dia. Renang terus. Datang sel itu, sel ini, dia tak layan. Padahal sperma ini, kata kita tak ada kepintaran untuk kaji tengok, bukan dia. Dia tak ada kepintaran tu. Kita ada kepintaran. Tengok mana anak aku, bukan dia. Nampak tojang sama, bukan dia. Sebab kita ada kepintaran. Sperma dia tak ada kepintaran itu. Tengok sel, bukan dia. Dia bukan ada otak macam tu, tapi dia boleh tahu. Ini saintis pelik. Macam mana dia tahu? Tiba-tiba yang dia cari cuma satu je, satu benda, ovum. Dia bertemu banyak benda, dia buat dia. Tiba-tiba bertemu ovum, dia kenal. Dan bila dia bercantum dengan ovum, terus berlaku proses satu persatu. Enzim ni keluar dulu, ini bertemu dulu, akhirnya keluarlah kromosom kita, kromosom isteri di sebelah ovum, bercantum dua kromosom. Sebab itu anak-anak kita ada sedikit macam abah, ada sedikit macam ibu, lebih kurang begitulah. Dan ovum itu ada kromosom ibu, sperma ada kromosom ayah, bercantum untuk menghasilkan insan baru. Dan kromosom ini
Dia simpan maklumat. Dia simpan maklumat, segala maklumat tentang anak kita. Tapi kita tak tahu. Siapa beritahu kromosom cara simpan maklumat? Ini semua canggih berfikir. Komputer simpan maklumat. Tapi komputer akan simpan maklumat. Komputer buat mengadap cik, dia type sendiri. Tak, komputer tempat simpan maklumat yang canggih, tapi yang menyimpan maklumat yang ada kepintaran. Komputer tak ada kepintaran. Kita lah tentukan maklumat disimpan dalam bentuk Excel, dalam bentuk PowerPoint, dalam bentuk Word, di mana, apa nama folder, kita yang buat. Kita ada kepintaran. Komputer tak boleh buat, walaupun dia canggih. DNA kromosom canggih tapi tak pintar. Siapa yang susun maklumat itu? Ini saintis fikir-fikir, akhirnya mereka kata kena ada Tuhan. Dan kita dah kenal Tuhan itu Allah Subhanahu Wa Taala. Allah mengatakan, aku mencipta manusia dari nutfah dan faqaddarah, dan aku tetapkan kadar-kadar ukuran-ukurannya. Masya Allah, kan? Jadi nak melahirkan kekaguman kepada ilahi. Seterusnya ayat nombor 20. Tsummas sabil yassar. Kemudian dia memudahkan jalan. Jalan ni dua. Wa hadainahun najdain. Kami tunjukkan kepada mereka dua jalan. Manusia pilih. Dan apa yang kita pilih, Allah permudahkan. Kita cenderung nak belajar. Alhamdulillah, ada ujian, tapi kita masih lagi bersungguh-sungguh. Allah permudahkan. Petang Ahad, lapar punya masa. Sebab ada peringkat awal tak lapar. Masa pula adik-beradik dari Port main. Masa itulah anak nak beli kasut sekolah yang bilang sebelah. Masa itulah pengacau datang. Masa tu nak uji kita, tapi kita istiqamah. Kita tunjuk kesungguhan kita cari ilmu. Akhirnya Allah yang Maha mengetahui, melihat kita bersungguh-sungguh, maka Allah kata yassar. Nampak kesungguhan dia, aku permudahkan bagi dia. Akhirnya senang saja. Tapi peringkat awal ada ujian. Macam solat, peringkat awal itu ya Allah punya susah. Pertama kali kita solat bukan senang, nak ingat lepas doa kita nak baca apa, lepas ni nak baca apa, rokok, lepas rokok tu bersujud dah, oh tak boleh, nak kena ingat semua. Tapi akhirnya senang. Allahu Akbar, terus ingat kita, tak ingat sembahyang punya senang. Tak ingat semua benda lain kecuali solat, dah pula dah. Tapi artinya dipermudahkan jika ada kesungguhan. Sama juga dengan orang yang nak buat maksiat, dia cenderung dengan dadah. Akhirnya jumpa geng-geng dadah juga. Dipermudahkan untuk benda yang dia cari. Tapi itu atas kehendak dia. Dia hendak sangat pada itu, Allah kata pergi, tapi Allah tak redha. Ada benda Allah izinkan tanpa redha. Ada benda Allah izinkan dengan redha. Semua dengan izinnya. Qadar mengatakan demikian, semua dengan izinnya. Tapi ada izin tanpa redha, ada izin dengan redha. Kita hendak mendapat izin dengan redha. Itu pilihan kita. Kita pilih. Wa hadainahun najdain. Kami tunjukkan kepada mereka dua jalan, buruk dan baik. Kemudian kita pun buat pilihan kita, semoga yang baik. Thumma amatahu, sampai masa tamat riwayat. Qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Matilah dia. Ada mati tua, ada mati muda. Ada mati tengah main bola pun ada. Baru ni di dalam berita disebutkan tengah main bola, punyalah sihat pada asalnya. Berlatih bola you, mana tak sihat. Pusing padang berapa round, tiba-tiba tengah main bola mati. Sampai masa tengah main bola mati.
Nampak cara mati itu kita tahu ya Allah, begitu cara mayat dia keluar ya. Kaki dia tekan, jatuh, lepas tu baru badan, baru tangan, baru kepala menutup ke bawah. Itulah proses keluarnya. Ceritanya demikian. Ada seorang tu dia meninggal, begitulah. Aku sakitnya kaki, sakitnya belakang, nyawa dia keluar macam itu. Macam nyawa dia rabut keluar. Sakit kaki tu naik. Sakitnya belakang, tak amat sangat sakit. Dada sakitnya, aduh kepala sakitnya. Cara nyawa keluar begitu. Keluar dari kubur-kubur. Tapi janganlah bimbang jika duduk ni sakit kaki. Allah, aku nak pi dah ke? Janganlah begitu, ya? Janganlah negatif begitu. Sakit kaki ni biasalah. Aku nak pi pun alhamdulillah, tengok belajar Quran, Masya Allah. Mati beriman, Masya Allah. Jadi summa anmatahu, kemudian dia matikan manusia itu. Dalam hidup dia buat pilihan, this is my choice, silakan. Kemudian Allah matikan kamu, ingat. Lepas tu dimatikan dan dimasukkan ke dalam kubur, fa'aqbarah. Ada rukun-rukun yang kita kena buat, dan lepas tu masukkan dalam kubur. Rukun seperti dimandikan mayat, dikafankan mayat, ya, disemayang ke atasnya, begitulah seterusnya. Kemudian disimpan. Itu semua wajib dilakukan. Akhirnya fa'aqbarah, dia masuk kubur. Habis tamat riwayat dia. InsyaAllah, ya, itu proses. Allah cerita proses kita dari nutfah. Kalau kita videokan video manusia itu cantik, ya, dia boleh melahir muhasabah. Harun Yahya dia pandai bab ni. Harun Yahya ada videonya tentang proses kehidupan dan kematian. Dia tunjuk manusia dari sperma tak tahu apa, sperma dia berenang, itu baby pula sel saja, tak nampak apa, nampak sel saja. Tiba-tiba sel tu berubah. Sel tu macam tahu kerja dia. Apa benda ni? Sel. Kita lah tu dulu dalam rahim ibu, tak nampak apa-apa, nampak sel berubah. Tiba-tiba sel tu tahu nak buat apa. Tiba-tiba lahir telinga, lahir kepala, dada, abdomen, kaki, tangan nampak kecil, memanjang. Tiba-tiba nampak wajah manusia yang kecil. Asalnya cuma sel. Daripada tak boleh bergerak, duk kaku begitu, boleh bergerak. Jantung tak berdenyut. Ketika berumur lebih kurang 40 hari, tiba-tiba otak ada cas elektrik. Asalnya otak kaku. Kiranya sel yang bergerak itu bukan ada otak pun, tiba-tiba dia bergerak macam ada otak. Pelik. Masa 40 hari baru cas otak datang. Ketika itu kita kata nyawa ditiupkan. Nyawa ditiupkan. Silap. Jika selama ini kita diajar oleh Ustaz 120 hari, bila kita kaji semula hadis itu, tafsir itu salah. Tafsir 120 hari itu salah. Bila kita kaji balik dengan hadis-hadis yang lain di peringkat luar negara, kan ulama yang kritikal, dia kaji balik, terutama ulama yang saintis. Di Timur Tengah ramai ulama pada ketika yang sama dia saintis. Dia hafal Quran, dia belajar semua, dan dia juga pakar embriologi. Dia kaji-kaji, dia kata hadis ini tafsirnya salah. Dan ketika dia kaji semula, dia dapati benar-benar salah. Dia kaji kitab yang asal, tiba-tiba yang sampai diajar kepada kita ini salah. Yang sahih dari Nabi bukan begitu. Jadi alhamdulillah, baru kita sedar roh itu dimasukkan ketika umur baby 40 hari, bukan 120 hari. Sebab ketika itu cas otak dah datang, maksudnya dah hidup 40 hari. Ada hadis Muslim kata 42 hari. Hadis Nabi, sabda Nabi, hadis Sahih Muslim kata 42 hari. Rupanya yang kata 120 hari ini dia tafsir silap. Nabi kata begini, dia tafsir begini. Tafsir itu yang salah. Jadi sekarang kita ubah pendapat kita, selari dengan penemuan-penemuan
dan disokong oleh hadis kuat seperti Muslim dan sebagainya. Tapi itu bab lain. Tapi sekadar sepintas selalu kita faham bahawa sabda itu kena dikaji betul-betul secara otentik, lalu kefahaman kita betul, insya-Allah. Maka itulah proses kejadian bayi dalam perut ataupun lebih tepat dalam rahim ibu. Kemudian dia membesar sampai 9 bulan lebih, dilahirkan. Dilahirkan. Maka ini setengah ulama mentafsirkan ayat 20. Tsummas sabila yassara. Kemudian dia memudahkan jalannya. Saya sebutkan tadi, dimudahkan jalan hidupnya. Tapi ada ulama mentafsirkan itu dimudahkan jalan kelahirannya. Ada ulama tafsir ayat 20, dipermudahkan bagi dia, dipermudahkan jalan kelahirannya. Dia keluar dengan mudah. Keluar terus menangis saja. Terus menangis. Menangis itu semua boleh kita kaji, itu simbolik, menunjukkan bumi kamu ini bumi ujian. Isyarat pertama, semua bayi, tak ada pengecualian. Kalau dia tak menangis, qalu inna lillah, matilah dia. Punyalah panik doktor. Saya di kerja hospital, keluar bayi itu tak selesai. Selagi tak dengar dia menangis, tak selesai, saya bertanggungjawab. Sampai kita sepak dia, bukan sepak muka, kita sepak punggung dia, pok, supaya dia menangis. Manusia kena menangis untuk hidup. Allah sedang mengajar kita, bumi ini aku tetapkan bumi tangisan, bumi ujian. Sebab itu bayi yang keluar kamu lihat, tiada pengecualian. Semua keluar, jika nak hidup, nak selamat, mesti menangis. Kita boleh bertanya, mengapa tak gelap? Allah boleh buat, ketika dia keluar gelap, Allah boleh buat kum fayakun. Tapi Allah tak buat begitu. Allah boleh buat, boleh sangat, tapi Allah tak buat begitu. Tidak, jadi tak kalau keluar gelap kita orang seronok. Doktor pun gelap lagi mengekek, mak abah lagi mengekek, tak, dia menangis. Itulah bumi tempat kita, tempat tangisan tuan-tuan dan puan. Nak gelap semua masuk jannah, masuk syurga. Nanti masuk gelap tak berhenti. Di sini tangisan, ujian. Ini semua boleh kita baca, tengok kejadian insan satu ke satu yang lain, kita sedar ada tazkirah, ada pengajaran. Kemudian kecil kita belajar, jalan jatuh boleh berjalan, lari jatuh boleh berlari, bercakap tak fasih, lama-lama fasih. Belajar daripada kejatuhan, daripada kesilapan. Kita sedar, masa aku kecil lihat, bukan terus boleh berjalan. Jadi ketika aku dewasa, ketika aku jatuh, itulah proses kematangan. Kita ambil iktibar. Masa kita dewasa, kita gagal sekali dua, jangan bimbang. Itulah cara aku membesar selama ini. Masa kecil aku jatuh banyak kali, tapi sekarang jalan dengan mudah. Semua proses itu proses yang ada tazkirah pada kita sampai akhirnya kita mati. Sebab itu Allah cerita balik kejadian kita sampai mati. Dan saya ulangi sebahagian daripada apa yang sebenarnya berlaku, sebab dalam cerita hidup kita itu ada tazkirah. Dari kecil kita berjalan, semua ada pengajaran, ada iktibar pada kita. Sampai akhirnya kita muda remaja, tunduk masa. Panjat pokok boleh, panjat bukit bukau boleh, panjat gunung boleh. Sampai tua, naik tangga pun tak boleh. Nampak? Masa muda, orang kata, inilah dia puan kampung kalau hang nak kenal. Inilah dia puan kampung ni. Ni, kena pukul orang. Masa tua, Allah, inilah orang paling lemah di kampung ni. Jalan pun tak boleh, lebih saja. Dulu dia puan kampung, ubah. Inilah proses hidup, ada tazkirah. Kalau kita faham begitu, apa nak kita buat? Kita nak perjalanan hidup kita baik seolah berdasarkan landasan ilahi. Itulah yang nak
kita nanti buat. Kemudian jika dia menghendaki, dia membangkitkan kembali masuk kubur. Jika dia kendaki, bahasa itu menampakkan semua berlaku mengikut kehendak dia. Allah ada iradah, bukan kehendak kita. Jika dia menghendaki, bila sampai waktu hari kiamat, ditiup sangkakala pertama. Dan surah Al-Kahfi 99 diceritakan, bila ditiup sangkakala pertama, semua hancur. Semua hancur. Kemudian ditiup sangkakala kedua, semuanya mati hidup semula. Kemudian yang ketiga, fasa yang ketiga, alam bertukar dengan alam baru. Yauma tubaddalul ardu ghairal ardi was samawat. Ingat tentang hari yang bumi dan langit bertukar kepada bumi dan langit yang baru. Bertukar. Jadi selepas kita dihidupkan, masa itu kata ulama, proses pertukaran berlaku. Maka ketika ayat itu dibaca, ayat tadi, ketika bumi dan langit ditukar dengan bumi dan langit yang baru, Aisyah berkata, ya Rasulullah, ketika itu manusia telah dibangkitkan, dan selepas itu alam bertukar. Mana ketika itu manusia yang ramai letak di mana? Aisyah cerita, sangkakala pertama semua hancur, sangkakala kedua manusia bangkit. Lepas manusia bangkit, alam bertukar kepada bahasa alam baru. Manusia ketika itu di mana ya Rasulullah? Nabi berkata, hadis Tirmizi, di Sirat, di atas jembatan Sirat. Sirat mana satu? Allahu a'lam. Jadi manusia dihidupkan, lepas itu alam bertukar. Dalam proses bertukar itu, manusia kesemuanya berada di satu tempat khas. Di mana ya Rasulullah? Sirat. Nabi jawab pendek, Sirat, di atas jambatan khas. Lepas tu alam bertukar. Itu kita panggil padang mahsyar. Dah semua dah siap, kita pun pergi ke situ. Turun dari Sirat pergi ke situ. Nabi kata manusia ketika itu berjalan tiga cara. Ada berjalan kaki, ada berjalan dengan kenderaan, ada berjalan di atas muka. Sahabat bertanya, ya Rasulullah, bagaimana orang berjalan di atas mukanya? Nabi berkata, Allah menjadikan manusia berjalan dengan kaki. Allah juga mampu menjadikan manusia berjalan atas muka. Ketika itu kita sedar, yang berjalan di atas muka itu nampaknya perhitungan yang negatif. Nak tunggu masuk neraka, cara jalan tu pun nampak dah. Itu perhimpunan di padang mahsyar, belum masuk lagi pun nampak kesian. Yang berjalan kaki 50-50 dia nampak, 50-50 jalan kaki seluruh. Yang kenderaan, apa jenis kenderaan Nabi tak sebut, tapi lambang laju. Yang tu kiranya insya-Allah lah. Ada laju macam halilintar, zoom masuk syurga. Ada laju mungkin macam Formula F1 lah kot, boom. Ada laju macam potong saja ya, tep. Dia okey lah juga bagi mereka jalan kaki. Walaupun bunyi ingat, tapi jalan kaki dengan potong saga, baik potong saga. Tapi walinya alhamdulillah yang jalan di atas muka tu, walinya alhamdulillah yang dah sampai ke situ. Itu perincian perjalanan. Yang masuk syurga tak payah cerita. Dia tak ada stres, tak ada pencemaran, tak ada pergaduhan, tak ada cemburu, dengki, iri hati, hilang. Dia akan ada pasangan hidup dia, tengok pasangan hidup kawan dia, tak ada iri hati, tak ada cemburu. Ini pasangan yang terbaik bagiku. Itu tempatnya saja, syurga. Kita semua mengejar itu insya-Allah. Jadi tuan-tuan dan puan-puan yang dihormati lagi dimuliakan, seterusnya kita masuk ayat nombor 23. Kalla, sekali-kali jangan.
lamma yaqdi ma amarah, manusia belum lagi melaksanakan apa yang diperintahkan Tuhan kepadanya. Jadi ayat 23 ni peringatan. Selepas Allah cerita dahulu Nuh kita dibesarkan, kemudian dimatikan, masuk kubur, dibangkitkan. Siaplah diri kita, sebab ramai mati belum melaksanakan perintah ilahi. Semayang tak cukup, puasa tak cukup, maksiat selalu buat, baca Quran tak pernah buat, zikir jarang buat, yang banyak buat hanya lagu buyuk itu terang. Yang lama buat tambah korea, yang lama tengok di drama kucing, amukan kucing, Pontianak Sundal, itu rajin tengok ambil letak jari macam buka, takut tapi tengok juga. Ini manusia yang silap keutamaan. Jadi tuan-tuan dan puan yang dihormati lagi dimuliakan, inilah kisah kita, kisah manusia dengan perangai masing-masing. Perangai apa pun yang kita miliki, Allah kata prosesnya sama. Kamu berasal dari nutfah, Allah kadarkan jadi manusia, kemudian mati, masuk kubur, bangkit semula, dihukum sama. Kamu Melayu, kamu Cina, kamu India, kamu Mak Saleh, orang Eropah, orang Eskimo, prosesnya sama. Pandai-pandailah pilih cara hidup. Itu iktibarnya. Itu iktibarnya. InsyaAllah. Jadi semoga dengan itu insyaAllah kehidupan kita selamat. Dan bila kita mati, saya sebutkan tadi, ada orang mati, tengok keadaan dia, kita sedar. Tengok orang mati di padang bola, kita nampak cara nyawa keluar. Cara dia jatuh, nampak cara mengalir nyawa dan begitu. Kita pernah tengok banyak-banyak di hospital, doktor pernah bekerja dan duduk depan orang mati, nyawa dia keluar sikit-sikit, pelan-pelan, sakitnya kaki, sakitnya belakang. Semua itu proses yang kita akan lalui. Kemudian habis, tamat riwayatnya, tutup bukunya bagi kehidupan di dunia. Tapi cerita belum habis. Tamat riwayatnya di dunia, cerita baginya belum habis. Ada perhitungan di sana. Semua ini peringatan tazkirah kepada kita supaya berkalan kita bagus, insyaAllah. InsyaAllah. Jadi itulah yang sempat kita bicarakan. Semoga ada kebaikan yang insyaAllah. Allahumma a'lam bissawab. Ya, apa yang baik daripada Allah dan kepada ulama saya sendiri. Aku lupa lihada wa astagfirullah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihaat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.